Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita baru habis perkara sutrah pembatas solat. Jadi kita nak bicara ininya perkara makruh dalam solat, makruh solat, makruh dalam solat. Okey, makruh berpaling ke kanan dan ke kiri dalam solat. Jadi paling kanan kiri itu makruh. Kerana cara seperti itu dinamakan tipuan syaitan. Ikhtilasus syaitan, ikhtilasus syaitan. Tipuan syaitan sebagaimana yang terangkan dalam hadis yang sahih. Melainkan kalau memang diperlukan maka tidaklah makruh. Kalau perkara terdesak perlu, baru tidak makruh dah. Tidak kan ikut makruhnya. Kalau kerana hajat maka tidaklah makruh. Demikian juga tidak makruh mengerlingkan ke kanan kiri tanpa memalingkan muka. Kelingnya dia. Tirak mata ke kanan. Keling kanan kiri itu tanpa paling muka kerana Nabi sendiri telah memperbuatkannya. Sebagaimana yang terangkanlah hadis yang sahih. Nabi sendiri pernah tengok keling kiri kanan. Tanpa berpaling muka lah. Okey. Tetapi berpaling dengan memutarkan dada membatalkan solat. Yang demikian juga berpaling dengan muka dengan tujuan bermain-main seperti yang terangkan terdahulu. Kalau bermain-main dah. Main dia ukur ke main lah. Budak-budak tu. Jadi baru batal lah. Makruh meletakkan tangan di mulut kerana dilarang oleh Rasulullah SAW. Semaya tak tangan mulut. Dan juga mengurangi kekhusyukan. Melainkan kalau diperlukan seperti muak. Muak tu tutup mulut. Kalau tidak tak, dia tak boleh lah. Tangan mulut tu tanpa terdesak tak boleh. Maka sunat meletakkan tangan untuk menutup mulut demi untuk menolak syaitan. Kerana syaitan apabila melihat tangan di mulut tidak berani mendekatinya. Kata begitu dah. Memang adalah hadis Nabi suruh tutup mulut tu kan. Pertama jangan buka mulut dulu lah. Paksa jangan buka mulut. Kata buka juga tutup tangan lah. Jadi syaitan kata tak saya mendekati tangan di mulut lah. Wallahualam. Diperolehi pahala sunat dengan meletakkan tangan kiri atau tangan kanan di mulut. Baik perut tangan atau belakang tangan. Kerana Nabi SAW bersabda. Jadi boleh sunat belakang. Tidak mestinya kau ni. Tidak mesti kau ni. Kau ni boleh belakang dah. Dah. Kiri kanan boleh. Boleh belakang dah. Depan tapak tangan ke batin tangan belakang tangan boleh belakang. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda, "Idza tasha'aba ahadukum falyadha' yadahu 'ala fihi fa inna asy-syaitan yadkhulu ma'a tasa'ab." Apabila salah seorang kamu menguap maka hendaklah meletakkan tangannya pada mulutnya. Kerana syaitan ni akan masuk bersama menguap Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Daud dari Abu Sa'id. Jadi tidak makruh kalau kita guna tangan. Bahkan sunat. Tak kira dah semaya kedua semaya pun memang kita kena tutup mulut kita, jangan beri syaitan masuk. Jadi hadis ni hadis kuat lah. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Daud dari Abu Sa'id. Ini hadis kuat. Makruh menguap apabila makruh menguap lah. Ya keedahnya kalau kita boleh kena. Maka apabila menguap seseorang maka sunat baginya menahan dia. Kena tahan lah. Barang kuasanya sekadar dia mampu lah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasha'aba ahadukum falyaridhu mastata'a fa inna ahadukum idza qalaha dhahika minhu syaitan." Idza qala ha hana. Bukan qala hana, idza qala ha hana. Dhahika syaitan minhu.
Apabila salah seorang dari kamu menguap, maka hendaklah ditahan sekuasanya. Sesungguhnya salah seorang kamu bila berkata ha dah. Di kala menguap, tertawalah syaitan. Hadis dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi kita tak buat balas orang mana syaitan. Tak syaitan suka. Okay, gu baik syaitan ni, gu lawan kita. Jadi nak kan, jadi kita tak boleh bui suka dah. Tak suka tu rugi alik kita. Dia sedih tu gembira alik kita. Itulah biasanya lah. Syekh Ramli berkata makruh menguap bukan terbatas dalam solat saja, bahkan juga di luar solat seperti dalam solat. Jadi Syekh Ramli kata serupa dah, luar semaya dalam semaya semuanya makruh kita menguap kalau kita tak tutup mulut dah. Dia susah lah. Dia terbuka juga baru tutup tangan dah. Makruh berdiri dengan kaki sebelah, sedangkan kaki yang sebelah lagi diangkatnya. Demikian juga memajukan kaki yang sebelahnya dan yang sebelah dan merapatkan kedua kakinya. Dia memajukan kaki sebelahnya dari yang sebelah. Maksudnya hak terdepan, kaki depan ke kanan depan, kaki di belakang. Jadi pelik lah mana dah. Dia kena sama dah dah. Dan makruh juga merapat kedua kaki. Tak boleh. Rapat dua kaki ni, kita berdiri ni tak boleh. Kerana cara seperti itu akan mengurangi khusyukan melainkan kerana uzur lah. Nampak pelik lah. Apa tak sungguh semaya gurau ke. Tidaklah mengapa untuk meringankan sebelah kaki dari yang sebelahnya yang satu lagi. Dan untuk mencari yang lebih nyaman kerana sudah berasa penat yang disebabkan berdiri. Kalau dia berat alik kanan ke kiri ke. Kerana kadang-kadang tak cekak lah dah. Kalau berdiri ke apa, ada setengah tu dia tak gagah alik kiri ke kanan ada macam-macam manusia ni. Jadi dimaafkan lah boleh. Makruh menggulung, menyimpul rambut lah. Atau kain, sarung, hujung serban dan menyisirkan lengan, baju. Atau hujung bawah baju. Dari baju ni, dia keedahnya tak molek sisi juga lah. Dia kata, ada hadis lah. Sisi lepak baju tu. Antara sebabnya gini lah. Dia macam sombong ni. Takut baju cemar lah. Kena tanah lah. Apa dah. Jadi dia tu. Dia pun ikat lah. Ikat kau dia lipat kau. Nah, ada sebab gitulah. Mengikut Syekh Muhammad Ibn Utsaimin lah. Jadi bukan semata-mata lipat. Tetapi kan biasanya gitulah. Dia jadi. Tapi kalau sekali benar. Siapa kau nak payah. Nak letak tangan tu. Bolehlah kacing kau. Molek kacing lah. Kalau ada kacing lipat sikit dah. Bukan. Kerana sombong, tapi secara umumnya tak molek dah. Kerana itu tanda macam sombong lah juga je. Itu takut cemar baju dia. Ataupun hujung bawah baju tu. Hujung bawah baju kan. Kaki baju, bawah baju, kaki baju maksudnya. Kau seluar. Ataupun baju di bawah lipat kan, tahu tak? Kau seluar dah. Tak kain ke seluar gitu tak. Jadi lah asalnya gitulah, tak molek dah. Membalikkan rambut. Membalikkan rambut atau memanjang ke hujung serban dah. Tak boleh juga. Hujung serban tu panjang sangat. Diketahui dari apa yang dikatakan oleh para fuqaha seperti Imam Ghazali dan Syekh Ramli bahawa perempuan yang berambut panjang diperintahkan menguraikan galungnya, tetapi jika teranyam tidak diperintahkan mengurainya kerana sulit. Jadi nak moleknya lepas rambut, bukannya ikat gitu, lebih kurang tak. Bukan gulung-gulung rambut dah. Tapi kalau susah biarlah gitulah. Apakah makruh menggulung dalam solat atau sebelum solat? Gulung baju kau ke pun tengah semaya, kau lepas semaya dah. Dan jika solat itu adalah solat jenazah atau sekalipun sudah bekerja. Kadang-kadang kerja ke apa tu, semar lah ke apa tu. Lepas kerja tu, kan lipat baju masa kerja dah. Nak semaya tu, tak semaya gitu lah tak. Nak bela-bela lepak dah baju dah. Mana dah.
mak tanya soalan nak? Tak jawab. Tak ada jawapan. Lepas tu tengok jawab. Adalah makruh menyipu atau dalam sembahyang tersebut itu dalam sembahyang dahulu daripada sembahyang. Dan jika tak kenal buku dia. Makruh tu bukan apakah makruh. Maksudnya makruh tu tak kira lah lipat kau sipu rambut kau ikat baju, lipat baju tu sebelum semaya, masa buat kerja, lepas buat kerja kau, ataupun dah tengah-tengah semaya tu baru lipat baju dah. Makruh belaka. Jangan semaya jemaah jenazah sekalipun. Jenazah ni kata-kata sujud dah. Tak ada lah cuma dengan baju ke apa dah. Tu rupa makruh juga. Tapi dia selepas kerja, dia kerja ni lipat baju dah. Dah. Jadi makruh juga. Kita lebih kurang ni maksud dia. Dan makruh berludah dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Kehadapan dah. Ludah depan tu makruh. Dan jika ada yang berludah di luar sembahyang itu tiada mengapa ia kepada kiblat sekalipun. Gitu pula dah. Jadi meludah ke hadapan ni ketika sembahyang dah. Tadi kata makruh ludah dalam solat dan di luar solat ke hadapan. Sekalipun orang tidak menghadap ke kiblat. Tengoklah. Kita jauhi pasal dah. Ada pun gini, dan makruh berludah dalam sembahyang dan di luar sembahyang ke hadapan. Dan jika ada ia berludah di luar sembahyang itu, tinggal mengapa ia kepada kiblat sekalipun ialah yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Tuffah. Gitu. Jadi iktimad oleh Syekh Ramli dan Nihayah, maka bahasanya tiada makruh bagi orang yang di luar sembahyang berludah ke hadapan, melainkan jika ada yang menghadap kiblat kerana memuliakan bagi kiblat, dan demikian lagi makruh berludah ke kanan kerana ditegahkan yang demikian itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gini lah dah, kadang-kadang ditinggal juga dah jatuh nak jauhi pula. Jadi gini lah. Jadi pendapatnya Syekh Ibn Hajar ni, dia katanya makruh lah. Tak kira dah semaya telah semaya dah. Nak mana soalnya? Tak mengapa ke mengapa ni hak sebenarnya pendapat Syekh Ibn Hajar Al-Haytami ni. Jadi hak dalam hak terjemah ni, hak Rumi, makruh meludah dalam solat dan di luar solat ke hadapan. Tak kira dah. Sekalipun orang yang tidak menghadap ke arah kiblat pun tak boleh juga. Langsung gitu dah. Ya. Jadi Ibn Hajar ni kata, waktu berkali isi nak berbuat tiada sini. Jadi menghadap kiblat pun tak menghadap kalau dia menghadap ke depan tak kira. Dan menghadap kiblat ke tak menghadap kiblat ke jika makruh dari semaya ke luar semaya. Gitulah. Langsung gitu dah tepatlah. Itulah Ibn Hajar Al-Tuffah. Tapi yang dipegang oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah, tidak makruh bagi orang yang di luar solat meludah ke hadapannya, melainkan jika menghadap kiblat sahaja baru makruh kerana kemuliaan kiblat. Tu begitulah. Kerana kemuliaan kiblat. Atau kita bertuduh ni hak Rumi tu, apa? Daripada jauh itu hak Rumi tepat aja. Gitulah. Demikian lagi makruh meludah ke kanan kerana Nabi melarangkan seperti itu, seperti yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi, idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbahu 'azza wa jalla fala yabziqanna baina yadayhi wala 'an yaminihi walakin 'ala yasarihi. Nah. Jadi Nabi ni ada sebut ada hadis ni. Dia kata, artinya apabila salah seorang kamu di dalam solat sedangkan ia bernajat kepada Allah, maka janganlah ia meludah ke hadapannya dan janganlah pula ke kanannya. Hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Ini kuatlah. Ini kuatlah. Jadi Nabi lagi ia tulis semaya ni kita tengah munajat dah. Jadi jangan meludah ke depan dan ke kanan dah. Tapi nak ludah ke kiri je.
Terutama dulu masjid dulu tak atas tanah gitulah dah. Ada kiri buat, dia kenyek-kenyek tanah, timah tanah boleh dah. Bila ni masalah ni kapek tak boleh belakang lah. Kalau tidak kat kena buat sapu tangan dah dok. Nak ludah dok kat. Tapi kohok gapo ambil sapu tangan. Ada di poket tu, ludah dah. Tak sedap caralah gok banyak tak banyak dah. Kira tak gok banyak dah. Pasal benda tu kait dengan semaya tak khusyuk kita kalau terganggu dengan kohok. Okey, dia makruhkan meludah ke sebelah kanan. Dah. Kerana memuliakan malaikat yang ada di sebelah kanan. Gitu dia kata dia. Sebab dia lah. Okey, lepas tu. Sedangkan malaikat yang ada sebelah kiri tidak dihormati kerana solat adalah pokok dan segala ibadah badaniyah. Gitu dah. Tak dihormati pula dah. Hak kita sebab tak tahu dia kata tak, kita dah buat lah ni, kita tengah semaya dah. Ibadah tu kait dengan amalan yang dicatat oleh malaikat sebelah kanan dan bukan kiri dia. Kalau seorang telah terlanjur meludah ke hadapannya, tiba-tiba terludah ke hadapannya dah, maka hendaklah ia mundur ke belakang ke tempat yang tidak kena bekas air ludahnya sampai selesai solat. Mundur ke belakang. Kalau dia semaya atas tanah lah. Kita lah ni semaya atas kapet tak ada dah. Nak marah demo lah. Maka meludah ke kiri pada ketika itu hanyalah jatuhnya kepada setan yang bernama Qarin. Ludah ke kiri tu kerana ada setan nama Qarin, kata dah. Setan ni ada dia duk beranak sekali kita dah. Tadi ada sama lah. Syekh Damiri. Damiri ke Damiri dah. Orang ada so kitab dia. Kitab dia ni lebih banyak dalil juga dah. Tapi tidaklah terperinci kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj lah. Dia lebihnya dari segi dalil banyak ni Syekh Damiri lagi dah. Kitab dia tu kitab Syarah Minhajul Talibin juga dah. Nama apa tengok. Syekh Damiri berkata sungguhnya dikecualikan dari hukum makruh meludah ke kanan kalau berada dalam Masjid Nabawi. Hukum makruh tu kanan tu kalau Masjid Nabawi tak makruh lah dikata pelik nak. Dia sedang menghadap kiblat. Maka meludah ke kanan lebih utama baginya kerana berada di sebelah kiri. Kalau dia duduk sebelah kiri, utama meludah ke kanan. Sebab apa? Kita tengoklah. Oh, ada ni. Dia tak sebut sini. Kerana kubur Nabi dia sebelah kiri. Sebab tu dah. Sebab tu lah. Sebab dia lebih baik kanan daripada kiri. Sebabnya dia kata kubur Nabi ni nak. Bahawa Nabi SAW adalah ia pada pihak kirinya. Gitulah. Kubur Nabi duduk pihak kiri. Inilah diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Bab dan Syekh Ramli dalam Nihayah. Serupa. Demikian pula berlaku siapa yang ada pada sebelah kirinya orang lain dan tidak ada orang lain di sebelah kanannya, maka sunat membaginya meludah ke sebelah kanan juga. Dia duduk kanan sekali dah. Nak ludah kiri ada orang, baik ludah kanan lah. Itu tak apa. Itulah mengikut pendapat ulama lah. Tapi kalau kita kira Zahir hadis tak kira lah. Bukan kena kubur Nabi pun tak. Balik kiri dah. Tapi kerana dia berasa segan kubur Nabi dekat kiri tu, ada ulama kata molek sebelah kanan dah. Gitulah. Semua ini berlaku bagi orang yang meludah di luar masjid. Luar masjid pula dah. Tetapi kalau berada dalam masjid hendaklah meludah pada hujung kainnya sebelah kiri. Hujung kain sebelah kiri kalau tak ada sapu tangan lah. Dan digosok-gosoknya sebahagiannya. Dan janganlah meludah kepada satu bahagian dari masjid kerana hukumnya haram. Tak tahulah mungkin zaman ni comel ada masjid dah. Tak serupa zaman Nabi. Zaman Nabi dulu masjid dulu. Tak tanah teguh, pasir teguh dah. Tak ada masalah nak ya. Buat kampus gitu dah. Gitulah masjid yang sangat doaif zaman dulu ya. Zaman Nabi tu sangat doaif. Masjid tanah gitu Nabi sujud atas seluk gitu ya. Tidak comel. Zaman syekh-syekh wak kita ni pun mungkin comel ada masjid dah. Mungkin ada dah teknologi yang seminggu gapo tak tahulah comel dah kalau masjid dah. Tidak seperti zaman Nabi itu kata hari teguh. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibn Nawawi dalam Majmu' dan Tahqiq. Jadi Ibn Nawawi berkata haram meludah masjid.
Kenapa? Kenapa dia kata al-busaq fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha? Meludah di masjid adalah suatu dosa. Al-busaq fil masjid khati'atun, dan penebusnya ialah dengan menanamnya. Wa kafaratuha dafnuha. Hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Tak boleh juga meludah mana pun. Nah, tadi meludah ni tak kira di masjid ni. Ada tanah ke apa pun. Tak boleh juga. Ni tanah jugalah. Dan dengan menanamnya terputuslah hukum haramnya. Jadi lepas dah haram. Jadi asalnya haram, lepas tu dia tanah, ludah dia dalam tanah ni nak. Maka hilanglah keharamannya. Dah haram sebelumnya tidak akan terakad. Ya apa dosa dia. Dah haram sebelumnya tidak terangkat lagi lah. Tetap hukum haram tak ada. Saya kata. Demikianlah disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarh Mukhtasar Bahfadhal. Gitu lebih kurang dah. Wajib mengingkari perbuatan orang meludah dalam lantai masjid. Dah. Kena ingkar dia. Jangan biar start hati dia dah. Tadi orang hak meludah tu kita kena ingkar dia. Wajib. Lepas tu, dan orang yang menggosok ludahnya dengan telapak sandalnya yang kena najis atau kena kotoran, jika takutkan akan menajiskan atau mengkotori lantai masjid. Gosok ludahnya dengan tapak kaki. Ni'alnya dah. Ni'alnya tu daripada dia kena najis. Kalau kena najis dah. Jadi cemar lah. Masjid pun jadi cemar lah. Menajiskannya dah. Atau mencemarkan dia lagi cemar lah masjid tu. Kalau capur nalio pula ada najis tu. Tu pun jenis maya atas. Itulah. Gitulah. Lebih kurang. Nah. Dan dengan menanamnya tercapailah tujuan mengingkari perbuatan itu sekalipun dengan menanam ke dalam tanah dalam masjid atau pasirnya sekalipun. Tercapailah maksud dia dah. Tergelar dah. Gila dah. Lepas tu dia kata, sebab berbeza dengan masjid yang tidak ada pasirnya, tidak dapat dihilangkan ludahnya dengan digosok, kerana menggosok tidak sama dengan menanam. Bahkan menambahkan kotornya lagi dah. Gitulah dia kata dah. Di masjid ni, ada pasir, tak apa, dia tanya dah. Bukan masjid, ataupun masjid tanah kerah kong dah. Tanah kerah. Dia kata kau cemai, kata dah. Kau agak tempat lain pula. Jadi tak boleh kata. Jadi tak boleh dah, ludah tak boleh. Dan sunat menghilangkannya dari masjid. Dan baru dikatakan wajib kalau meludah di masjid itu hukumnya haram. Sedangkan dalam hal ini para ulama berbeza pendapat. Ulama khilaf lagi dah. Ada tak ada itu dah. Kalau dikata wajib. Wajib tu kalau kata wajib menghilangkan. Kalau kata haram ludah. Kalau sunat makruh saja, tak siapa, tak wajib cuci masjid. Gitulah kata lah. So ada khilaf lagi. Ada kata tidak sampai tahara lagi. Ludah masjid tu pun ada asal je lah. Okey. Yang diharamkan berludah dalam masjid. Dan haramnya tetap selama air ludah itu belum hilang lagi lah. Dan hilangnya mungkin kerana bercampur dengan air bekas berkumur-kumur dan haram kalau air ludah itu menyentuh sebahagian dari bahagian masjid atau udara masjid. Ada juga. Kerana itu boleh berludah dalam suatu tempat seperti kebolehan membuang darah dalam masjid ke dalam satu tempat yang baik berjana atau di atas sampah yang ada dalam masjid sekalipun bukan kerana hajat. Kalau ada tersapuh khusus untuk ikutlah benda cemar dah. Tak apa, dia kata lah. Kalau ada hajat dah. Kata paksa lah. Tidak nak bawa sampai tangan lah. Bawa sampai tangan. Duduk dan sampai tangan kita lah. Sampai rumah basuh pun duduk sampai tangan lah. Menurut perkiraan sebagai ulama, haram meludah pada udara masjid sekalipun tidak kena sebahagian masjid. Udara betul dia. Dan haram membuang darah ke dalam bejana dalam masjid dengan tidak kerana hajat. Maka kias ini tertolak dan tidak dapat dipeganginya.
Syekh Ramli berkata tidak haram melodah di tikar masjid jika tidak sampai ke salah satu bahagian dalam masjid. Melodah. Kita bawa sejadah ke tikar dah. Di masjid, tuduh tikar kita, sejadah kita dah. Ramli kata tak haram. Jadi tidak haram melodah dalam masjid sedang mengotori tikarnya, itulah yang haram. Melodah. Kalau tikar masjid, haram betul lah. Gitu dah. Tikar masjid, kalau tikar hak masjid punya, dia haram juga. Siapa yang melihat najis dalam masjid, maka wajib membuangnya dari masjid dengan segera. Gitu, tak nanti ke JK masjid, kau tak email ke apa. Dah tak bila. Tak siap. Tapi kita sendiri nampak najis, ya, kita buat. Yang ini wajiban fardu ain. Kalau yang lainnya tidak tahu. Kita dah tahu ada kita taik apa situ. Kita nak segeralah buat najis. Ini berlaku juga kalau masih ada orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memeriksa dan membuang najis dan dengan cara mengupah. Masuk ganam. Jadi kalau tak ada orang lain tugas tu, jadi itulah. Tapi kalau ada dah tugas lah, dia jadi kewajipan itu tak apalah. Ada dah orang tugas memang cuci masjid, tak haji. Setiap waktu ke memang ada tugas tu tak apa. Tapi kalau kita tak tahu tugas seminggu sekali, ya, cakap kita nak semaya ke pas ni nak najis dah, siapa-siapa semaya. Jadi kita kena cuci juga lah. Kalau tak ada tugas hak stay berkala tu. Tapi kalau tugas tu ada JK dia, ada JK dia atau putok siok dia, cuci semua dah. Oyak ke dia lah. Oyak ke dia cuci dah. Kalau tak ada dia cuci kan, masa dia tugas seminggu sekali, kita nak cuci lah. Gitu kat dia. Demikian juga makruh menyapu debu-debu dari dahi. Itu dia. Menyapu gubar dahi, debu-debu dari dahi atau muka dan merata ke tempat sujud. Kerana semua itu mengurangi kekhusyukan dan tawaduk. Gitu juga sapu muka lepas maya ni. Kalau kita tengok pergi tak masak kita lepas ni ada jumpa tu tak. Lepas maya pun, lepas salat pun tak ada sapu muka ni. Kalau kira sini pendapat ni. Hadis Nabi pun, Nabi lepas maya tu Nabi menampak, sahabat nampak masa hujan tu selup atas muka Nabi dia. Nabi tak sapu-sapu dah. Kalau lepas maya kita kata tak terganggu dah, masuk dah. Lagi dah sapu dah. Bila semaya lagi lah tak molek dah. Kita tak boleh sapu. Debu yang melekat di dahi atau muka ataupun merata ke tempat sujud. Tempat sujud tu kita berkata sapu, tak beri cemar ke, tak beri batu ke apa dah. Kerana semua itu mengurangi khusyuk dan tawaduk. Gitulah. Jadi kalau nak sapu sebelum semaya lah. Gitu. Demikian lagi makruh meletakkan tangan ke pinggang, baik tangan kanan atau tangan kiri atau keduanya dah. Untuk pinggang ni. Nampak cekuk perbaiki pada balas orang dah. Baik yang meletakkan itu lelaki, perempuan atau khunsa kerana dilarang perbuat seperti itu. Kerana perbuatan itu adalah perbuatan orang yang kafir. Kafir dah. Perbuatan orang yang takabur, kegemaran orang yang kafir di dalam neraka. Dan juga iblis. Ketika diusir dari neraka, meletakkan tangannya di pinggang juga. Perbuatan begini ya. Jadi kita tak boleh buat dalam semaya dah. Iblis laknatullah alaih tu juga gitu dah. Makruh merendahkan. Yang penting memang hadis Nabi ada dah, Nabi lagi dah. Makruh merendahkan kepala dan tulang belakang ketika rokok atau meninggikan kepala dari tulang belakang dan tulang belakang sekalipun tidak berlebihan. Kalau seperti itu menyalahi perbuatan Nabi SAW. Jadi makruh kalau kita ni akak kepala ataupun tu kepala sangat lah. Kerana kena tengah-tengah lah. Makruh mengerjakan solat sambil menahan hendak buat air kecil, air besar atau kecil. Nak
buang besar kecil makruh. Kita tahan dah. Atau hendak ketuk makruh juga. Jadi tak khusyuk lah. Kalau nak ketuk kecing ke apa, kecing lalu selesai semaya dah. Selesai semaya pun tak boleh juga kalau nak kecing juga. Kena berhenti nak pegang dah. Makruh lagi hak berat ni, ya sebelah semaya tahu dah nak kecing, nak begok, nak ketuk, go'ok juga. Tak boleh lah, kena sudah juga. Bahkan terkadang menjadi haram menahannya kalau akan mendatangkan mudarat. Dari mudarat jadi masalah penyakit pula dah. Okay, dia tahan kecing nak semaya. Dan sunat menyelesaikan semua itu. Bahkan terkadang wajib sekalipun tidak sempat mengerjakan solat berjemaah. Kalau kecil nak begok, nak ketuk, sudah dulu lah ketuk begok kecil no. Tidak pada kita berdoa dah. Jadi bahaya kesihatan kita. Walaupun siapa tak terlepas semaya jemaah. Makruh menahan semua yang disebutkan di atas apabila waktunya masih luah. Masih luah lah. Tetapi jika waktunya telah sempit, wajiblah bersolat sambil menahannya selama tidak memberikan mudarat kerana menghormati waktu. Dekat nak habis lalu subuh. Dekat pukul 7 habis. Dekat pukul 7 tu, baru subuh dah. Jadi kena semaya lalu, tak kira lah. Nak kecil sikit tu, berdoa. Kecuali nak kecil doa lah. Boleh berdoa dan betul pasal menghormat waktu dah. Demikian juga makruh mengerjakan solat kalau ingin makan atau minum sedangkan makanan dan minuman sudah dihidangkan. Ini makruh. Kalau kita tahu makan ni. Ataupun buka puasa dah. Kalau buka puasa ready dah makan ni, hidang dah, dia kata nak semaya tak khusyuk. Tapi kalau kita ready hanyalah kurma depan kita dekat semaya kita. Dapurnya kita kira buka lepas semaya maghrib tak apalah dah. Tapi kalau hidang dah molek bang nak kita baru nak semaya jadi tak khusyuk dah. Atau hampir dihidangkan dah. Sekiranya kalau ia belum makan dan minum akan mengganggu khusyuknya. Dia akan ganggu khusyuknya. Kerana Nabi menyuruh mendahulukan makan dari mengerjakan solat. Nabi suruh makan. Dengan makan sekadarnya lebih dahulu akan sempurnalah khusyuknya. Dan kalau juga khusyuknya belum sempurna, kalau tidak sampai kenyang, maka hendaklah ia makan sampai kenyang. Kalau sampai tak kenyang tu terganggu lagi. Kita ingat-ingat je makan ni, baik dia makan sampai kenyang dah. Walaupun nampak sikit macam ni. Makan didahulukan dari solat jika waktunya masih luah. Tetapi jika waktunya sudah sempit, maka wajib mengerjakan solat dengan segera kalau tidak memudaratkan kerana menghormati waktu. Kata makan tidaklah khusyuknya kurang sikit. Tapi tidaklah sampai ke mudarat tubuh badan dia. Maka dia kena semai dulu lah kalau dekat nak habis. Maghrib ke habis ke apa ke habis. Jadi lapar dah tu dia kena semaya dulu. Kalau buat semaya tu nak waktunya nak habis dulu 10 minit ke 5 minit lagi dah. Habis itu dah. Okey, makruh meninggalkan membaca surah pada rakaat pertama. Rakaat pertama tu tak baca surah dah. Ataupun yang kedua dah, yang kedua. Jadi rakaat pertama kedua kalau tak baca surah jadi makruh dah. Kerana para ulama berbeza pendapat tentang wajibnya. Ada ulama kata wajib baca surah yang lain selain Fatihah. Sedangkan membaca surah pada rakaat 3 dan keempat solat zuhur, asar dan isyak pada rakaat 3 pada solat maghrib, maka tidaklah bertentangan dengan keutamaan. Kita baca surah itu tidaklah kita makruh. Tidaklah. Dan tidak pula bertentangan dengan sunnah. Hanya bukan termasuk sunnah. Jadi bukan sunnah lah. Kata baca lepas rakaat 3 dan rakaat keempat. Kerana perbezaan antara menjadi sunnah dan tidak termasuk sunnah. Menjadi sunnah ni benda hak tu sunnah dia. Baru kita makruh. Ini tidak menjadi sunnah. Tidak termasuk sunnah. Jadi tidak, kalau ada dalil pun ia tidak menunjukkan berterusan. Mazhab kita tak payah lah. Itu berterusan dan membaca rakaat 3 dan keempat. Inilah diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Bafadal. Yang ini tidak sunat membaca surah di tempat-tempat tersebut di atas. Tidak sunat pun baca surah rakaat 3 dan keempat. Melainkan bagi orang yang mengikuti imam pada rakaat 3, maka sunat membaca surah pada rakaat 3. Dari keempat bagi solat imamnya kerana kedua itu menjadi 2 rakaat pertama bagi solat makmum. Bagi orang ikut imam dah. Rakaat 3 bagi ikut imam dia.
Jadi walaupun takmim rakaat ketiga dan keempat, makmum tu baru rakaat pertama dan kedua bagus dah. Jadi dia boleh baca surah dia kata. Kalau tak ada juga baca surah. Imam Nawawi kata boleh baca surah rakaat ketiga keempat lah. Ganti hak tak ada rakaat pertama kedua kan ikut takmim dah. Kerana itulah yang ditemui oleh makmum waktu iaitu awal solat. Kalau tidak sempat membaca surah pada rakaatnya tersebut, maka hendaknya membaca surah dalam 2 rakaat berikutnya agar solatnya tidak kosong dari membaca surah. Dia rakaat pertama kedua ikut takmim itu rakaat ketiga empat dah. Kita takmim baca pendek lah dah. Jadi tak ada nak baca surah. Jadi tak ada baca surah tu baca masa mana? Dia baca masa dia ganti, dia sambung tambah 2 rakaat lagi tu, rakaat ketiga keempat dia tu. Masa tu baru baca surah ni. Dan jika mengikuti imam pada rakaat kedua, maka hendaklah dibacanya pada rakaat kedua dan ketiga dari solat imamnya. Kalau dia ikut imam tu, baca kedua dan ketiga lah. Kalau tak ada juga, ganti dengan rakaat. Dia lepas imam lah, rakaat keempat ganti. Demikian pula makruh. Demikian pula makruh bersandar dalam solat pada suatu. Semaya ni menyandar dinding tu mana lah. Sekira-kira kalau sandaran itu gugur dan ia ikut gugur ya. Nyandar sungguh lah. Kalau kita tarik dia tu ke gapo tu pakai rebah dia dah. Kerana para ulama berbeza pendapat tentang sah solat orang yang bersandar pada suatu sandaran. Ada ulama kata tak sah. Ada ulama kata makruh. Sah lagi. Begitulah dah. Dan yang dipegangi oleh qaul yang mengatakan sah solat namun makruh. Tetapi yang seperti itu masih dinamai berdiri lagi kerana masih dapat mengangkat kedua kakinya lagi. Ada kaki setelah lah. Dikira berdiri lagi walaupun makruh. Namun kalau sandar itu tidak dinamai berdiri lagi seperti dapat mengangkat kedua kakinya maka batalah solat. Kaki terakak. Dua kaki terakak. Nah, jadi bukan berdiri dia tu dah. Dia gantung. Jadi dia kata tak boleh. Demikian pula makruh melanjutkan duduk istirahat lebih lama dari duduk antara 2 sujud. Duduk istirahat ni sepatutnya pendek. Tiba lama lagi daripada duduk antara sujud. Jadi melebihi waktu yang memadai duduk antara sujud lah. Kita baca Rabbi Firli Warhamni tu tak. Baca tu duduk istirahat lama lagi daripada antara tu dah. Jadi makruh. Tetapi kalau diperpanjangkan lebih dari waktu yang semestinya. Dia panjang sangat dah. Dalam membaca tahiyat yang wajib. Jadi dia lebih daripada tahiyat. Wajib tahiyat dengan selawat tu. Lebih lagi dah. Baca wajib duduk istirahat yang lama lagi dah. Daripada duduk tahiyat. Maka solatnya batal sebagaimana terangkan di atas. Sampai tahap batal kata. Bahawa memanjangkan waktu duduk istirahat membatalkan sebagaimana memanjangkan waktu duduk antara 2 sujud lebih daripada tahiyat akhir kerana tak boleh kata tipu dia dah. Tapi ketika gitu lah nak. Sekedar ahli khusus kata batal tak ada tapi dia kata dia guna kaedah lebih lawih hak wajib ni. Ketika tak molek dah dulu. Makruh memanjangkan waktu membaca tahiyat awal. Tahiyat awal pun tak lama juga. Ada hadis riwayat tu kata macam duk tabarapi. Dan membaca doa dalam tahiyat awal. Makruh baca doa tahiyat awal. Tahiyat awal dia kena pendek, tak boleh baca doa. Bila terik pun selawat dia. Kerana tentu adalah untuk memendekkannya. Dari duduk tahiyat awal ni kena pendek. Duduk tahiyat akhir berpanjang dia. Makruh meninggalkan membaca doa dalam tahiyat akhir. Kerana para ulama berbeza-beza pendapat tentang wajibnya. Jadi makruh pula kata tahiyat akhir kita tak baca doa lah. Ada doa apa? Doa minta jauh daripada 4 perkara tu dah. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, min azab al-qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masih dajjal. Tu ada ulama kata wajib kita bicara di sebelum ni. Okey, dah gitulah. Makruh memberangi menyertai semua perbuatan imam. Demikian juga dalam semua perbacaannya. Buat serentak nanti imam dah tak boleh.
Kalau kita semaya, biasa sudah tak email dulu. Kalau kita tahu baca dia, dengar baca dia, kena sudah baca dia. Baru kita baca dah. Baca jahat lah. Nah. Dikit dia luas semaya tu lah. Dia dah semaya dia. Jadi kita biar tak email buat sudah dulu perbuatan ke. Baca ke kalau kita dengar lah. Kerana ada sebagai ulama yang mengatakan tidak sah solat apabila menyertai berserentak perbuatan dari perbacaan email dah. Boleh serentak tak email. Tak email baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Tak email rokok ni serentak. Bukan kita email rokok dulu baru kita rokok no. Tak boleh. Lepas tu baru kita gerak. Tak apalah, jangan serentak nak. Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Dekat dengan apa kata macam serentak lawan tu email. Tak berat lagi, lagi daripada tu email. Lagi daripada tu email, lagi makruh ataupun setengah kata hari lah. Begitulah dah. Jadi ni kata makruh. Makruh di sini apabila dilaksanakan solat berjemaah. Dan yang seperti itu akan terjadi dalam solat berjemaah sahaja. Kerana dapat menghilangkan fadilat solat berjemaah. Hilang fadilat lah. Bukan ikut tu email, dia nak jatuh email tu dah. Kecepatan. Makruh dalam solat berjemaah umpamanya berdiri bersendirian di saf. Di saf dia saf lakas sekali duk sorang dia dah. Jadi makruh. Ada juga ulama kata saf semuanya dia dah. Saf sorang dia. Jadi kena masuk saf lah dah. Membiarkan saf yang di hadapannya kosong. Ataupun ada saf depan kosong dia tak pergi dah. Sedangkan ia masih mudah ke tempat itu dari duduk di tempat itu dah. Jadi dia tak payah lah nak pergi situ dah. Kalau susah jauh dah lain lah. Makruh lagi tempat makmum lebih tinggi dari tempat imam. Dia dah tinggi lah. Tak imam duduk bawah, makmum duduk atas. Dekat atas dah. Secara asal tak boleh kata dah. Ataupun lebih rendah dari tempat imam dengan tidak ada hajat. Kalau tak ada hajat lah dah. Tak imam duduk atas, dia duduk bawah. Sekalipun dalam masjid. Kata ada hajat. Tapi kata muak ni masjid kita ni ada masjid bertingkat-tingkat dah. Kerana tak muak lah. Juga makruh mengikuti orang yang berbeza mazhab. Ni masalah pula dah. Ni taksub mazhab dah. Makruh ikut orang yang berbeza mazhab kita dah. Mengikuti orang yang fasik. Fasik tak apa. Latih hajat. Orang berbeza mazhab. Kan dia orang ni dia tak email dah. Di masjid Mekah ni. Kita nak semaya dalam hotel kita. Tak semaya masjid haram. Kira dah. Orang sama-sama kita mazhab Syafi'i konon. Masjid Mekah tu mazhab Ambali. Berat lagi kata mazhab Wahabi dah berat. Last kali mai di hotel rugi dah dak pahala besar ni Masjidil Haram dah. Jadi kena gila dah. Lepas tu orang fasik dan orang ahli bid'ah. Ni kena pasti dah. Setengah ni badai tuduh ni orang kata bid'ah, ni kata bid'ah. Jadi kita tak boleh dengan sangkaan ataupun tidak muktamad yakinnya. Kita tidak jelas manalah. Jadi dia kena jangan dia usul peksa, jadi kita kena maaf okey. Jadi kita ikutlah tu imam mana pun dah. Juga makruh bagi orang yang mengerjakan solat fardu mengikuti orang yang solat asar. Dan sebaliknya tengok kan maksudnya. Seperti mengikut yang sembahyang fardu dengan yang sembahyang sunat. Salah mungkin sembahyang asar ni. Tengok aja ni. Seperti mengikutnya sembahyang fardu dengan sembahyang sunat dan yang sembahyang zuhur dengan sembahyang asar dan aksun keduanya. Jadi bukan sembahyang yang sama lah. Boleh tapi tidak. Jadi menjadi makruh dia. Orang itu sembahyang sunat dia ikut. Dia ni sembahyang fardu. Jadi tak serupa sembahyang lah. Sebabnya ada khilaf juga. Mazhab kita ni tak apa sebenarnya. Mazhab Ambali tak boleh. Dia kena sama tu email dengan makmum tu. Sembahyang jenis sama. Niat sama lah. Sembahyang sama dah. Kita ni tak siapa tak bukan tak boleh, masalah kita ni boleh tapi tetap makruh jugalah. Kat mana kita ni? Panggil lagi. Panggil lagi makruh. Pada sekat tu kali tak kita bincang lepas ni. Kita bincang lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.